أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 68, baris yang ke-6 daripada bawah, baris yang ke-6 daripada atas, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Melainkan ni istisna daripada apabila mati seseorang mesti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Mesti ditanya ni melainkan, ni tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Bagi setengah orang yang tertentu. Mana? Contohnya seperti orang mati syahid. Orang mati syahid. Orang mati syahid di sini, syahid dunia dan akhirah. Syahid ma'rakah. Mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada mati dalam peperangan ataupun mati kemudian daripada peperangan, berpunca daripada kecederaan yang dia kena dalam peperangan. Mati dalam peperangan atau mati dalam peperangan betul lah, ataupun dalam peperangan dia tak mati, dia hanya cedera parah. Jadi kemudian dalam peperangan dia mati berpunca daripada kecederaan parah yang dia kena dalam peperangan. Itu dipanggil orang mati syahid ma'rakah, syahid dunia dan akhirah. Ini bicara hak sepakat ulama' dahulu ni. Dia ada satu laginya, dia panggil mati syahid kecil, dia panggil. Panggil mati syahid kecil. Mati syahid kecil ni mati syahid akhirah. Dia ada dua. Tapi di sini kita pergi kepada hak pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad yang terlepas daripada ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur, kemudian dia ada ditanam ni, adalah orang yang mati syahid ma'rakah. Dia hak sepakat ulama' yang tidak ada khilaf, yang terlepas daripada persoalan munkar dan nakir adalah dua, iaitu para anbiya dan juga para syuhada. Para anbiya dan juga para syuhada. Dua tu sahaja yang lepas daripada persoalan barzah.
hak sepakat ulama. Orang yang mati syahid kecil, syahid akhirah, mati syahid kecil ni mati beranak, mati kena penyakit wabak, mati mengejut, mati macam sekarang lah, mati mengejut kena serangan jantung. Itu termasuk di dalam syahid kecil yang dipanggil syahid akhirah. Jadi sebut kata mati syahid ni, dia ada 3 mati syahid. 3 mati syahid. Yang pertama tadi syahid ma'rakah, mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hati dia ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ni dipanggil mati syahid dunia dan mati syahid akhirah. Atas dunia dihukumkan mati syahid, maka jenazahnya haram dimandikan, dikapankan, haram disembahyangkan. Itu mati syahid dunia dan akhirah, kerana dia mati dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah ni semata-mata kerana Allah. Ni yang kita bicara sekarang. Adapun mati syahid dunia, mati syahid dunia saja, akhirahnya tidak. Dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, tetapi dia nak cari nama, dia nak dapat kemasyhuran, bukan kerana Allah. Tapi hukum dunia, dia mati syahid, jenazahnya tidak akan dimandikan, tidak akan disembahyangkan, sebab dia mati syahid. Akhirahnya neraka. Ni tak masuk sini, tak masuk orang yang lepas daripada persoalan munkar dan nakir. Bahkan ni orang ni masuk neraka. Sebab itulah nak mati syahid ni bukan semangat gitu. Nak mati syahid ni bukan semangat gitu. Faham tak ni? Sebab Nabi selepas peperangan, ada yang mati tu di kalangan tentera Nabi SAW, tiba-tiba Nabi kata dia neraka. Ada yang mati tu di kalangan tentera puak kafir Quraisy, tiba-tiba Nabi kata di syurga. Sebab apa? Sebab dia tidak menzahirkan, tapi dalam peperangan dia masuk ahli Nabi. Maknanya dia beriman dengan Nabi SAW, tetapi dia ada kerana lah tak dapat nak hijrah bersama Nabi. Datang peperangan, duduk tentera sebelah kafir Quraisy lah. Tapi dalam peperangan dia tak membarangi Nabi SAW. Dan ni. Tapi ada yang mati itu dia kalangan tentera Nabi, Nabi kata neraka. Nak dapat syahid dunia akhirah ni kena kuat, iman kena kuat. Nak kuat iman ni amal kena banyak. Nak kuat iman ni yang pertama imannya sah, akidah dia sah, akidah dia betul. Lepas tu nak kuat iman pula, amal dia comel zahir batin pekah tasawuf. Kena ingat orang mati syahid dunia akhirah ni, lepas dari persoalan barzah, sebagaimana para anbiya. Yang sepakat ulama ni dua je, dua sahaja yang lepas persoalan barzah yang sepakat ulama. Para nabi tu tak ada. Nabi tu tak ada. Para syuhada. Syuhada ni disebut minan nabiyyin wasyuhada wassalihin siddiqin. Jadi syuhada ni kok biasanya disebut selepas nabi-nabi syuhada ni.
tinggi kedudukan di sisi Allah. Orang mati syahid ni, syahid dunia akhirah ni, didapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Sepatutnya masuk neraka, tapi kerana syafaat daripada keluarga mati syahid ni 70 orang ahli keluarga yang sepatutnya masuk neraka disyafaatkan, ditolong oleh orang mati syahid ni. Tengok besarnya dia punya kedudukan. Nak dapat kedudukan besar di sisi Allah Ta'ala ni. Hak semangat kosong, syahid, syahid, syahid. Orang mengajar tak peduli pun. Ilmu bab iman, bab akidah, bab tauhid tak peduli pun. Tu nak mati syahid, mati katok boleh lah. Dia panggil mati katok tu. Mati katok ni apa? Mati katok tu mati sisi ke tu? Mati katok. Apa jadi dia misalnya katok. Dak mati tikuh ke, mati cicak ke? Mati tikuh, mati cicak. Apa jadi katok? Katok tu lah, katok nampak-nampak lah. Mati katok dia panggil, mati katok. Mati sisi tau. Nak mati syahid, macam mana persiapan nak mati syahid ni? Cuba tengok kok macam mana tentera. Tu sudah ceritalah tentera Nabi SAW di kalangan sahabat. Tu dah ceritalah tu. Tentera di kalangan hak dalam peperangan hak kemudian daripada Nabi SAW tu. Sahabat, tabi'in, orang yang macam mana? Hak kemudian laginya tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Tu hak kemudian laginya. Tentera dia macam mana? Faham tak ni? Nak dapat mati syahid ni, hak kedudukan tinggi dalam agama, semangat bunyinya nak mati syahid. Tapi itulah, iman akidah macam mana, amal ibadah macam mana. Nak dapat kedudukan ni orang yang iman kuat. Iman kuat ni, iman akidah tauhid dia comel, kuat dengan amal ibadah, zahir batin pekah tasawufnya comel. Ini orang kuat iman, barulah dapat kedudukan yang tinggi, mati syahid dunia dan akhirah. Hak mati syahid dunia sahaja mati syahid dalam peperangan nak menegakkan agama Allah, semangat kosong, akhirnya dengan riak apa semua, dengan ujub takabur, syahid dunia saja. Hukum atas dunia, syahid, jenazahnya tidak akan dimandikan, sehingga kan tidak disolatkan. Orang mati syahid ni tak disolatkan, haram kita solat. Solat tu besar tu, doa tu, solat tu. Doa apa? Doa apa? Orang mati syahid ni direct syurga. Syurga betul nu, lepas daripada bangkit di mahsyar nu. Ni raudhatum minal jannah, kebun daripada kebun syurga di alam barzah. Maknanya orang mati syahid ni Tuhan ampuni dah segala-galanya. Syurga direct dah, tak payah semayang-semayang lah. Siapa dok semayang? Diharamkan sembahyang ke bumi gitu je. Sebab apa? Tak perlu dah. Tak perlu dah. Itu kata nak dapat kedudukan ni. Tapi kalau syahid dunia saja, akhirahnya tidak, itu neraka tu. Ni bukan tak lepas daripada alam barzah, tu kena seksa di alam barzah pula. Kemudian satu lagi syahid akhirah, dia panggil syahid kecil. Tadilah mati beranak, mati terkejut, mati wabak, tu syahid kecil dia panggil. Syahid akhirah, yang mana atas satu pandangan laginya termasuk mereka yang lepas daripada persoalan barzah. Tapi pandangan yang
Yang muktamad 2 sahaja, yang lepas alam barzah anbiya, yang kedua syuhada. Kemudian hak yang lain-lain tu tidak lepas dari soalan barzah, tapi persoalan barzah yang ringan. Bila ringan, lepas soalan barzah akan dapat nikmat di alam barzah. Orang mati syahid akhirah tadilah, orang mati hari dan malam Jumaat, orang yang mati ketika sakit mati dianya, dia baca surah Qul huwallah 100 kali. Dia baca Qul huwallah 100 kali di dalam sakit mati dia. Dalam sakit bawa pada mati tu. Setengah part ni pandang bukan muktamad lah. Lepas ada soalan barzah. Tapi pandang muktamad tak lepas soalan barzah, dia kena persoalan barzah yang ringan. Dia gitu je. Yang ringan. Antara laginya ni murabitin. Murabitin ni orang yang jaga sempadang. Orang jaga sempadang negeri. Jadi rakyat negeri akan dapat hidup dengan aman, akan dapat tidur dengan lena, kerana ada yang duduk jaga sempadang. Itu murabitin. Apa sama kat tu? Pandangan muktamad persoalan yang ringan. Satu pandangan laginya lepas daripada persoalan barzah betul-betul. Lepas daripada persoalan barzah betul-betul. Orang yang melazimi baca tabarakah tiap-tiap hari, orang yang melazimi baca sajadah tiap-tiap hari, ni. Ini pun di antara yang golongan yang terpilih. Pandangan muktamad persoalan barzah kenalah, tapi ringan. Tapi pandangan yang kedua tak kena juga. Tak kena juga. Jadi pandangan yang kedua tu banyak tak kenanya. Nabi tak kena, syuhada tak kena, orang mati syahid akhirah pun tak kena, mati hari malam Jumaat pun tak kena, hak mati dalam sakit mati tu baca Qul 1 kali pun tak kena, murabit yang jaga sempadang pun tak kena persoalan barzah. Banyak ramai lah. Itu pandangan yang kedua lah. Pandangan muktamad yang betul-betul tak kena persoalan barzah adalah anbiya, nabi-nabi dan syuhada, orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Yang lepas persoalan barzah ni nikmat selama-lama lah. Persoalan yang ringan lepas juga, nikmat juga dianya. Tapi mati beranak ke mati apa ke, yang pertama iman akidah. Itu yang pertama. Bukan pada zahirnya tinggi dianya, mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, tapi iman akidah tak betul, tak ada bahagian langsung. Tak ada bahagian langsung tu. Dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, tapi iman akidah dia tak betul, tak ada bahagian langsung. Ada ni. Lepas tu macam mana? Tu di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu tu. Kita tak tahu tu. Kita tengok pada Zuhair, dia mati dalam peperangan. Tengok pada dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Pada Zuhair, Allah dia mati moleknya, mengucap pun tenang je. Mudah-mudahan mati dia mati yang baik. Gitu je lah. Macam yang berlaku di Palestin sekarang lah. Macam mana kedudukan mereka di sisi Allah? Zuhair dia mati syahid dunia lah. Dunia akhirah, mudah-mudahan itu masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di kalangan orang Palestin ni, mereka orang yang iman mereka kuat, amal mereka kuat, dan mereka ingat akan mati setiap masa. Mereka ingat akan mati setiap masa. Mereka tidur malam pun mereka dalam keadaan pakaian lengkap. Sebab apa? Sebab mereka ingat akan mati, kemungkinan malam tu mereka mati. Rumah dibom oleh Zionis laknatullah tu.
Maknanya orang yang duduk ingat mati seumur ni macam mana amalan mereka? Orang yang ingat mati seumur ni macam mana amalan mereka agak-agak? Kita amalan kita kurang ni sebab kita ingat ke mati lambat lagi. Kalau kita tahulah agak, kita tahu. Kalau tahu ni padu takdir ni. Padu takdir. Sebulan lagi mati. Macam mana amalan kita agak-agak? Sebulan lagi. Macam mana dengan orang yang tahu mati bila tu? Ada orang tahu mati bila? Ada. Orang kena gantung dalam penjara. Dia tahulah mati bila. Kan? Bila kau akan digantung, tengkok di penjara tu. Dia tahulah bila tarikh. Macam mana dalam penjara? Di wak amal ke macam mana? Oh, hok tak ada iman kot. Sementara tunggu kena gantung tu gok berapa kali, pakai duk motor situ je berapa kali tau. Tanya orang hok pernah kerja sebagai, dia panggil apa tu? Warden. Warden panggil tau? Warden penjara. Cuba tanya warden penjara. Orang yang dia panggil apa? Dia panggil banduang terakhir tau, dia panggil tau. Di banduang terakhir ni dia duduk asing daripada orang. Duduk asing daripada orang. Ni hak tunggu masa nak mati ni. Tanya warden penjara lah. Macam mana orang yang akan kena hukum gantung ni? Qiyamul sepanjang malam ke macam mana? Waktu wallahu alam lah. Dalam tu orang jahat tu. Yelah orang jahat lah. Tapi tak semua jahat dah. Takut ada yang diperdaya. Wallahu alam lah. Tapi kalau iman tak ada, apa tak ada, sementara tunggu mati tu, mati dah mati dah dia ni. Wallahu alam lah. Tapi nak ceritanya, macam orang di Palestin, orang yang sentiasa ingat mati. Jadi macam mana persiapan mereka dengan ilmu agama dan dengan amal agama mereka? Tu mereka duduk di bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kedudukan mereka di sisi Allah, mudah-mudahan. Tapi hak akhirah hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bicara zahir. Mati syahid dunia dan akhirah mudah-mudahan. Jadi yang diistisnakan, yang dikecualikan daripada ditanya oleh Munkar dan Nakir, pandangan yang muktamad, para nabi dan para syuhada. Ini berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Apabila mati seseorang, mesti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Seseorang yang akan ditanya ni daripada dua yang memberati bumi, jin dan manusia. Seseorang yang mati yang akan ditanya di alam barzah ni, dua yang memberati bumi. Mana? Jin dan manusia. Dua yang memberati bumi, jin dan manusia, yang akan ditanya di dalam kubur. Akan ditanya dalam kubur, di alam barzah. Dia alam kubur, alam barzah ni, dia lebih lama daripada alam dunia. Kemudian jangan pula kita faham alam barzah ni dengan alam dunia. Yang kita faham, orang yang mati pada masa Nabi Adam alaihissalam, alam barzahnya lama. Orang yang mati di hujung dunia ketika kiamat, barzahnya tak lama. Sebab tiup sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Tiup sangkakala yang kedua akan dibangkitkan kembali di mahsyar 40 tahun. Jadi mereka yang dimatikan pada masa kiamat, tiup sangkakala yang pertama, alam barzahnya 40 tahun je lah.
Oh, nak banding dengan orang yang mati pada masa Nabi Adam tu, oh jauh dah lah, beza. Dah. Alam barzah sama saja. Tapi alam barzah jangan kita hitung dengan alam dunia. Alam barzah tak boleh hitung dengan alam dunia. Ada ni. Dia sama ginilah. Ini alam dunia lagi ni. Alam dunia lagi ni. Sakaratul maut, dekat nak mati ni. Kan dekat nak mati kan, mari syaitan nak goda anak Adam. Syaitan goda apa? Goda iman lah, goda akidah. Dekat nak mati, syaitan goda iman. Syaitan goda akidah. Bukan goda hak syariat ni. Dekat nak mati, kamu jangan semayang deh, kamu jangan puasa deh. Tak ada dah tu. Syaitan goda adalah iman akidah. Orang yang ada iman, orang ada akidah. Tapi kalau iman lemah, akidah lemah, dibimbangi. Dekat nak mati, cabut iman, cabut akidah, mati kafir, kekal neraka selama-lamanya. Orang yang sah iman tapi iman lemah. Tapi kalau orang yang iman akidah tak ke mana, atau balik awal lah waktunya, atas dunia budak pakar dah. Tapi berkaitan dengan fitnah dekat nak mati ni, fitnah dekat nak mati ni atas dunia ni, sama sahaja dengan orang yang hak nazak tu. Mana nazak sabar masa mati, dengan orang yang mati dalam masa sesaat, sama je. Macam mana orang mati dalam masa sesaat? Orang mati jatuh kapal terbang, meletup kapal terbang, sesaat je dia mati. Ke macam mana? Orang yang aksiden tu, hak parah sangat tu, dipanggil apa? Mati serta merta. Oh, mujulah hak mati jatuh kapal terbang. Orang mati serta merta lepas kemalangan. Orang mati kena bom hancur habis tubuh dia. Sebab dia tidak akan menghadapi fitnah dekat nak mati. Sebab mati serta merta. Sama sahaja. Walaupun itu masih lagi di alam dunia. Sama terus dengan alam barzah, alam lain. Kita tak banding dengan masalah dunia. Ini masih lagi alam dunia. Fitnah dekat nak mati. Kalau kita baca doa tu lah sebelum daripada memberi salam tu. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Di situ ada dua fitnah yang besar. Fitnah dekat nak mati, fitnah dajjal. Dia ada dua fitnah besar situ. Yang mana kedua-dua fitnah ni sama sahaja. Fitnah dekat nak mati dengan fitnah dajjal sama sahaja. Apa fitnahnya? Fitnah iman, fitnah akidah. Sama je. Fitnah dekat nak mati, fitnah dajjal sama sahaja. Fitnah iman, fitnah akidah. Jadi orang yang duduk selalu cerita dajjal ni, iman akidah kena belajar molek lah. Iman akidah kena kuat molek lah. Nak kuat molek iman tu lah pekot tasawuf amal comel zuhir batin. Fitnah dajjal, belajar fadha'in tauhid pekot tafsirnya tidak. Akhirnya orang Islam pun didajjalkan oleh mereka. Ulama-ulama pun didajjalkan oleh mereka. Itu pelik lah. Kena-kena dia dah dajjalnya. Bukan cerita fitnah dajjal. Dia tu dajjal dah. Kenapa dajjal? Dia mendajjalkan orang Islam yang lain. Ahli ulama pun didajjalkan oleh mereka. Mereka ni peringatkan dengan fitnah dajjal. Mereka dajjal dah. Bicara pak fitnah dajjal ni kena kuat iman. Iman akidah kena comel. Ilmu tauhid fadha'il lengkap. Anak kuat tu lah. Anak kuat pergi pada amal. Zahir batin comel pekot tasawuf. Sebab tu kalau kita tanya Tugu lah. Macam Tugu dengan fitnah dajjal. Tugu lebih tekan kepada kita ni. Keluarga kita macam mana.
Iman akidah kita, keluarga kita macam mana? Juga katakan iman akidah. Ada ni. Bukan tak peringat fitnah dajjal. Tapi disebutkan fitnah dajjal kok. Penekanannya iman akidah. Diri dan keluarga. Jangan duduk fitnah dajjal sahaja. Tapi nak ceritanya dua fitnah yang besar. Satu yang fitnah dekat nak mati, satu fitnah dajjal. Fitnah iman, fitnah akidah. Fitnah dekat nak mati, semua orang akan hadapi. Fitnah dajjal akan diuji kepada orang yang hidup di akhir zaman.